رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. Hak Quran yang ketiga ini iaitu untuk memahami. Untuk memahami. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat yang ke-9. Allah berfirman yang bermaksud, apakah sama orang yang memahami dengan orang yang tidak memahami? Tidak sama. Tak sama. Allah SWT kata tak sama. Dan Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Bayangkan kalau kita baca Quran selama ini, kita baca, antara kesilapan kita, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, antara kesilapan Muslim pada masa kini adalah apabila mereka belajar Quran, mereka belajar untuk mempertingkatkan bacaan mereka, tajwid mereka, makhraj mereka, yang di mana tak salah. Tetapi keutamaan jarang sekali diberikan kepada untuk memahami Al-Quran. Sedangkan Quran itu adalah hudalinas wa bayinati minal huda wal furqan. Yakni adalah satu petunjuk kepada manusia. Petunjuk kepada manusia untuk membezakan hak yang batil. Bayangkan, kalau kita tak faham Quran, macam mana dia boleh menjadi petunjuk untuk kita? Saya bagi dua contoh. Contoh yang pertama, ibu-ibu yang sedang menonton. Masya Allah. Pandai masak tak? Kita mungkin, bolehlah nak merendah diri kan? Bolehlah. Alhamdulillah. Beginilah ibu-ibu. Mandaikan pandai masak, saya nak tanya, pandai masak masakan Perancis tak? Kita kata, tak boleh lah. Tapi tak apa. Saya akan membantu anda. Saya akan berikan buku resepi, buku masakan Perancis. Boleh masak tak? Kita kata insya-Allah. Tapi sebentar, buku resepi itu dalam bahasa Perancis. Boleh masak? Tak boleh. Tapi kalau saya berikan buku masakan Perancis dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ataupun bahasa yang tuan-tuan dan puan-puan faham, boleh masak tak? Boleh. Kenapa boleh masak sekarang tapi tadi tak boleh masak? Sebab dia dalam bahasa yang kita faham. Saya bukan bermaksud kita kena mengubah Quran kepada bahasa Melayu sebelum ada yang salah faham. Tetapi maksud saya ialah baca dengan pemahaman. Macam mana nak bagi faham? Yang pertama, yang paling bagus, yang paling tinggi adalah kita belajar bahasa Arab. Tak ada masalah. Belajar semampu yang mungkin. Biasakan diri kita dengan bahasa Arab, tak ada masalah. Biarlah orang nak kata ini Arabisasi lah, kita Melayu lah, kita ni Islam Nusantara lah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada Islam Nusantaranya, tak ada Melayunya. Kita kata kita semua ni Islam. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh saya. Biarlah siapa nak cakap ini Arabisasi. Tuan-tuan dan puan-puan, Arabisasi yang mendekatkan kita dengan Quran sehingga kita memahami Quran, yang seterusnya membolehkan kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada Arabisasi, daripada westernization. Ya, pembaratan yang bukan sekadar, bukan semua, tetapi ada nilai-nilainya yang bercanggah dengan Islam, tetapi orang lebih berbangga dengan pembaratan itu. Jadi kenapa kita nak malu dengan Arabisasi? Kalau mereka nak kata Arabisasi, silakan, tak ada masalah. Ya. Jadi belajar. Yang kedua, mungkin kita boleh baca dalam bahasa yang kita faham. Contohnya, baca Quran dalam bahasa Arab, kemudian beli Al-Quran yang ada bahasa Arab, kemudian ada terjemahan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa yang kita faham, dan baca juga terjemahan sekali supaya kita faham kedua-duanya. Mungkin terjemahan itu, bukan mungkin, memang tak akan kita dapat 100%. Sebab terjemahan itu adalah pilihan perkataan hasil daripada pemahaman penterjemah. Tetapi insya-Allah sekurang-kurangnya kita akan faham 60 ke 70% isi kandungan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, 60 ke 70%, bukankah itu lebih baik daripada langsung tak faham? Dan saya bagi lagi satu contoh. Kenapa pentingnya untuk kita membaca Quran dengan faham? Contoh, kita masuk di dalam satu hutan. Ya, hutan yang tak pernah kita masuk. Kita semua ni tersesat. Tetapi alhamdulillah, kita ada peta, kita ada kompas. Tapi masalahnya, kita tak faham bagaimana peta dan kompas ini berfungsi. Rasa-rasanya, kita selamat tak keluar daripada hutan tu, yang ada binatang buas dan sebagainya? Peluangnya sangat tipis. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Tuan-tuan dan puan-puan, peta dan kompas itu adalah perumpamaan sebagaimana Quran dan sunnah kita. Bayangkan kita ada Quran,
yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berjanji dalam surah Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-9, inna nanunazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan zikra ini, peringatan ini, dan kamilah yang akan menjaganya. Tetapi amat rugi kalau kita sebagai Muslim, kita ada Quran yang masih terpelihara, kita ada sunnah Nabi SAW, tetapi kita tak faham. Akhirnya, bagaimana dia boleh menjadi panduan untuk kita? Dekatkan diri kita dengan Quran, faham Quran. قد ذكرتنا صومنا وصلاتنا